Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Taala masih lagi memberikan peluang kepada kita. Allah Taala masih lagi memurniakan kepada kita daripada segala nikmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada sekalian hamba-hambanya, daripada nikmat kesihatan, sihat tubuh badan boleh pakai hadir ke rumah Allah Ta'ala pada malam ini untuk kita menunaikan ibadat dengan cara kita solat berjamaah maghrib. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Kemudian insya-Allah selepas ini kita akan sembahyang isyak pada berjemaah. Dia maknanya semua itu ibadat yang kita lakukan kepada Allah Taala atas sebab Allah Taala bagi peluang kepada kita. Kalau Allah Taala tak beri peluang kepada kita, maka kita tidak akan sempatlah. Macam-macam Allah Taala bagi halangan, Allah Taala bagi ujian dengan sibuknya. Dia tak ada nak sembahyang jemaah, tak ada nak hadir ke rumah Allah Taala. Tapi kita semua adalah mukhtarun, maknanya terpilih daripada kalangan orang yang ada di kampung kita ini, daripada kalangan manusia, insan-insan yang beriman. Maka Allah Ta'ala pilih kita daripada kalangan bapak kita semua hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita minta doa kepada Allah Ta'ala agar segala ibadat kita pada malam ini dan pada ibadat-ibadat kita yang terdahulu boleh kita buat bekal untuk kita menghadap Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 35. Dan alhamdulillah pada kuliah-kuliah lepas kita telah sebut apa yang dikatakan sebagai dosa ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang tinggal semaya, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kita dah sebut. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada satu bab, satu tajuk yang dinamakan sebagai qada sembahyang. Bila sebut qada, maknanya semaya hak kita kena ganti. Dia qada, istilah ulama fiqh ataupun istilah ulama fiqh mengatakan qada ialah hutang pada bab ibadat solat dan sebagainya. Dia maknanya kalau semaya hutang semaya maka qada, kena qada semaya. Hutang puasa maka kita kena qada puasa. Begitulah daripada ibadat-ibadat yang dijadikan sebagai muwajibatun, daripada amal ibadat hak wajib, hak fardu atas kita, kalau tak buat maka kena bayar, kena gantilah maksudnya. Dan kita melihat bahawa qada ni bukan pada kita sahaja. Dia start daripada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ulama mengatakan bahawa bila mana wajib sahaja ibadat semaya. Bila wajib ibadat semaya ni, selepas pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan ibadat solat pada malam Isra dan Mi'raj. Kalau sebelum tu semaya ada ke tak? Ada. Wajib ke tak? Dia setengah ulama kata wajib, tapi tidak ditetapkan kefarduan dia atas berapa waktu. Kok kita
Orang buat banyak. Puasa tu cakap buat sikit. Sebab tidak ada kefarduan atas ibadat solat. Maka bila mana Nabi kita Nabi Muhammad menghadap Allah Ta'ala, menerima kefarduan solat 5 waktu sehari semalam. Dia walaupun ulama sebut kepada kita bagaimana kisahnya Nabi Muhammad menerima pada peringkat awal 50 waktu sehari semalam. Ada ni terima 50. Nabi Muhammad suka sebab boleh terima ibadat semaya. Kerana apa? Kerana ibadat khususiyah. Maknanya ibadat tu Allah Ta'ala beri sendiri ke umat Nabi Muhammad khususiyah sebanyak 50 waktu sehari semalam. Tapi bila mana dia turun selepas jumpa Allah Ta'ala, maka nak turun jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, Muhammad, umatmu tak pandai nak buat, tak cakap. Setara umat aku hebat-hebat lagi, umur panjang lagi, dengan tubuh badai kasar lagi pada umatmu, tak lawan dah. Apatah lagi umatmu umur pendek tu hebat. Begitu juga dengan tubuh badai jasad kita ni hak kecil. Mana tidak ada daya upaya untuk kita buat 50 waktu sehari semalam. Maka begitulah berlaku bila mana Nabi kita dia minta asure, dia minta kurang, minta tawar. Dia minta tawar sikit naik. Jumpa Allah Ta'ala minta 45. Boleh 45 turun, jumpa pula Nabi Musa tak pandai lagi tu, naik lagi. Begitulah berlaku sampai akhirnya tinggal 5. Sampai ke Nabi Musa alaihi salam royak Nabi Muhammad tak pandai lagi tu. Dia minta tawar lagi. Maka Nabi Muhammad kata, aku malu dah nak menghadap Allah Ta'ala. Tapi kita kena ingat, Nabi kata dah, barang siapa buat semaya 5 waktu sehari semalam, maka Allah ganda pahala supaya 50 waktu juga. Dia noyaknya ibadat khususiyah solat. Sebab itulah bila kita tinggal, maka wajib qada. InsyaAllah malam ni kita akan sebut apa yang dikatakan sebagai qada semaya. Dia bermula dengan kita bawa pada malam ini, iaitu dalil satu hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana awwala maftarida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atani illa al-maghrib fa innaha kanat thalathan thumma atamma Allahu zuhr wal 'asr wal 'isha al-akhir arba'an fil hadri wa aqarra as-salata ala qardiha al-awwal fi safar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata bahawasanya pertama kali semaya diwajib kepada Rasulullah ialah dengan 2 rakaat belakang. 2 rakaat belakang. Dia kecuali maghrib yang 3 rakaat. Maka kemudian Allah Ta'ala sempurnakan jumlah rakaat dia pada semaya zuhur, asar dan isyak dengan 4 rakaat. Ini yang menayak cerita bahawasanya awal-awal semaya dulu 5 kali juga, cuma berbeza pada kadar rakaat dia. Ini maknanya subuh dan semaya lain semua 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat. Kemudian Allah Ta'ala buat pula cukup genap juga rakaat pada semaya zuhur, asar dan isyak dengan 4 rakaat. Dengan kondisi maknanya tidak sifar dan ditetapkan solat sebagaimana kewajipan yang awal di waktu safar. Ini maknanya lain pada bulan Safar, lagu itulah cara dia. Maka pada bulan Safar ditetapkan seperti mana sebelumnya. Itu noyaknya orang panggil awal-awal kewajipan rakaat atas semaya. Noyaknya sini pada peringkat awal begitulah. Bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW mengerjakan ibadat solat. Walaupun di fardu 5 waktu juga, tapi rakaat berbeza. Ini hadis ini dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan disebut dalam Salasilah As-Sahihah pada hadis yang ke-2815. Itu dipanggil pada awalnya. Kemudian bila mana timbulnya satu peristiwa yang berlaku kepada orang musyrikin kepada Rasulullah. Satu ketika berlaku satu peristiwa, iaitu berlaku pada perang Khandaq. Perang Khandaq ini berlaku, salah satu peristiwa menyebabkan umat Islam terpaksa gali parit. Khandaq ni parit. Dia gali parit mengelilingi kota untuk lindung
daripada kemarahan tentera-tentera lain daripada Islam. Jadi disebut dalam hadis Nabi, An-Nafi' an Abi Hurairah bin Abdullah qala Abdullah innal musyrikina saghalu Rasulullah ala arba'i salawatin yawm al-khandaq hatta dhahaba min al-layli ma syaa Allah fa amara Bilalan fa adhana thumma aqama fa shalla adh-dhuhr thumma aqama fa shalla al-'asr thumma aqama fa shalla al-maghrib thumma aqama fa shalla al-'isha. Daripada Nafi' dan daripada Abi Ubaidah bin Abdullah, sesungguhnya orang musyrikin telah menyibukkan Rasulullah hingga tidak bisa ataupun tidak boleh mengerjakan 4 waktu semaya ketika perang Khandaq. Masa tengah perang Khandaq tu gali-gali pagi, Nabi lupa semaya, tak ada nak semaya. Kerana buat persiapan nak perang. Maka tiba-tiba malam pun jadi gelap, hari pun sudah jadi gelap. Dia start daripada pagi sampai gelap 2 kali pagi. Dia nak mempertahankan orang Islam lah. Maka kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan, seterusnya iqamah. Tiba-tiba Nabi panggil Bilal, ya Bilal, adzana alaik. Mu kena baik. Kemudian bila Bilal azan, kemudian Bilal iqamah, maka Rasulullah SAW pun semaya zuhur. Lepas tu bila qamat pula, Nabi pun semaya asar. Kemudian bila qamat pula, Nabi pun semaya maghrib. Kemudian bila qamat yang kali terakhir, maka Nabi sembahyang Isya. Di sini ayatnya Nabi, ini kisah bagaimanakah diturunkan ataupun disyariatkan kepada kita, bila mana kita tinggal semaya maka wajib qada. Bahkan disebut dalam hadis yang Abah sebut saat ini, bagaimana Nabi sendiri sampai terlupa ataupun tak ada nak semaya, maka Nabi semaya qada. Dia buat 4 serta Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ini peristiwa seawal-awal ataupun peristiwa yang pertama berlaku qadanya semaya Nabi SAW. Ini disebut oleh riwayat daripada hadis oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Nasa'i. Maknanya tuan-tuan, kalau setara Nabi lah, dia tinggal semaya, tak kira lah lupa ke sengaja ke, bila mana tinggalnya semaya maka wajib kita qada. Itu satu pedoman kepada kita lah. Baik, masuk dalam kitab muka surat 35 atas sekali, pengertian sembahyang qada. Apa dia kat sembahyang qada ni? Maka muallif ataupun pengarang menyebut kepada kita bahawa sembahyang qada ialah sembahyang yang dikerjakan selepas keluar daripada waktu. Maknanya sembahyang zuhur kita sembahyang dalam waktu lain, maka dipanggil qada. Begitu juga semaya-semaya lain, bila semaya luar daripada waktu dia, maka dipanggil semaya qada. Ayatnya bahawasanya qada ialah semaya selepas habisnya waktu semaya asar. Dia semana kalau semaya zuhur habis waktu, masuk waktu lain dah, masuk waktu asar, maka zuhur tadi kena qada lah. Itu maksud dia. Baik. Hukum meninggal, hukum qada semaya. Hukum dia pula dia baik. Meninggal menunaikan sembahyang fardu. Maksudnya kita tinggal daripada mengerjakan sembahyang fardu atau melambat-lambatkannya, ataupun kita pisah buat pelambat. Dia buat seolah-olah kita ni banyak urusan, banyak kerja nak buat, maka kita pun melambat-lambat tanpa ada apa-apa uzur. Maknanya tidak ada uzur ataupun rukhsah hingga terkeluar daripada waktunya adalah berdosa besar. Kena ingat, berdosa besar. Kita sebut jelas kepada kita, hukum dia berdosa besar. Bukan setakat berdosa besar dah, dan wajib diqadakan sembahyang itu. Dosa-dosa, lepas tu wajib qada. Maknanya 2 dalam 1. 2 dalam 1. Boleh dosa lagi, wajib qada lagi. Dia tulis situ nombor 1 dia. Tengok bawah nombor 1, nota kaki dia katakan para ulama menghukumkan wajib qada sembahyang bagi orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja.
Lagu mana pula tu? Berdasarkan kepada orang yang ada uzur syar'i, diwajib qada sembahyang oleh Nabi SAW sama telah ataupun lebih-lebih lagi pula orang yang tak ada keuzuran syar'i sudah tentu lebih-lebih lagi wajib. Jadi maknanya kalaulah orang yang ada keuzuran sekalipun, maknanya ada uzur syar'i sekalipun kena wajib qada, apatah lagi orang yang tidak ada keuzuran. Maknanya sekadar kerana dia malas, kerana dia tak semaya, kerana dia lorak dengan kerja-kerja dia tidak menjadi kewajipan kepada dia, maka lebih-lebih lagi lah kena qada. Dia uzur syar'i. Apa dia uzur syar'i? Ulama kata uzur syar'i ialah sesuatu halangan, sesuatu awaid, sesuatu masyaqqah sesuai dengan kaedah syariat Islam yang boleh menyebabkan mukallaf boleh tidak melakukan kewajipan atau boleh mengganti di kemudian hari. Maknanya uzur syar'i ialah ketetapan ataupun halangan mengikut syariat, bukan uzur atas kita. Kadang-kadang kita ada rasa kita uzur, orang beruzur dia apa kamu nambah 2 ekar ini uzur rasa. Hak tu uzur tidak uzur syar'i. Hak tu dipanggil uzur li nafsi, uzur atas diri sendiri. Dia berasa dia letih, dia marah buat, dia kata dia uzur. Tidak kena lah gitu. Maknanya uzur syar'i, uzur mengikut syariat Islam lah. Seperti uzur tak boleh semaya ke, kerana mudarat atas badan dia ke, ataupun uzur tu atas sebab haram dia semaya. Lagu mana contohnya? Contohnya orang yang mari haid, ataupun orang dalam keadaan berhadas besar, tak mari haid tapi dalam keadaan hadas besar, tak ingat nak mandi junub misalnya, aku haram dia semaya. Dan dimaksudkan dengan tak ingat dan juga tak sempurna pun dikira uzur juga tu. Tapi uzur tu tidak uzur yang dibolehkan. Maksudnya walaupun kita rasa kita sembahyang mandi wajib tu comel dah, tapi di sisi hak syariat sebenar tak kena sembahyang mandi wajib kita, maka hak tu pun dikira uzur atas syariat. Maksudnya pokok mana kita kena mengelak daripada uzur ni, kena belajar. Mandi wajib kena belajar betul-betul. Maknanya biar sempurna dengan syarat dia mandi wajib secara mana, rata kadar air ke seluruh tubuh kita, tempat-tempat pelipatan berlaku-berlaku lah. Kenapa? Kerana mandi wajib ini ialah satu asas ataupun satu benda yang boleh menyebabkan amal ibadat tak diterima. Kadang-kadang umur 70 tak reti lagi mandi wajib. Kapun lain lah, kapun ni alhamdulillah. Maknanya umur 70 tak reti lagi. Dia reti tapi reti sekadar-sekadar lah gitu. Dia tak tahu syarat nak wajib rata ke air tu lagu mana. Bukan sekadar buka paik atas kepala cu mandi dengan niat lepas tu tubik siap. Dan bila sebut wajib merata ke air, wajib rata lah. Belipat-belipat belaka tu. Maknanya atas orang yang tidak sempurna mandi wajib dan dia sedar dia tu tak sempurna pada mandi wajib, maka tak sah sembahyang dia, wajib qada juga. Sebab itu benda-benda bab berkaitan dengan taharah, kebersihan, semua kena jaga, termasuk bab mandi wajib, mandi junub. Maknanya ada uzur barulah tak wajib sembahyang. Maksudnya lagu mana? Uzur syar'i. Adakah tak wajib sembahyang tu lepas? Tak. Wajib juga tapi diberi rukhsah, diberi kelonggaran. Sembahyang hukum dia taklifi, hukum tetap wajib atas kita. Cuma kadang-kadang satu tempat kita diberi kelonggaran, satu tempat kita dibolehkan sembahyang seperti biasa supaya orang musafir. Bagaimanakah diberi kelonggaran dengan boleh jamak qasar? Wajib ke sembahyang? Wajib walaupun dalam keadaan musafir. Tapi dilonggarkan rukhsah. Kerana apa? Kerana dia dalam keadaan musafir, maka diberi kelonggaran, boleh sembahyang jamak, boleh sembahyang qasar. Hukum tetap dia wajib juga. Ya. Ya. Wajib mandi wajib sudah. Pasal kita tahu benda tu sebagai manik, benda tu boleh meneguh daripada mandi wajib tadi. Lebih-lebih lagi kita yakin, kita tahu benda ni tepek-tepek mari lagi, kita noreh lah. Contoh orang noreh getah dia, noreh getah, noreh pagi mari lagi. Dia pagi lagi dia noreh, kemudian dia
dia pun tiba-tiba tengah hari tu dia dalam keadaan berhadas besar, maka dia pun mandi. Pagi esok baru dia perasan ada ketuk. Sedangkan dia dalam keadaan mandi wajib tengah hari tu kan, maka wajib dia kena mandi wajib semula. Pasal dia tahu dah ni orang ni pagi mari tak mada dengan basuh semula. Wajib mandi wajib semula, kemudian wajib qada semula ibadat buat lepas pada tu. Sehinggalah sampai dia perasan. Kecuali dia tak perasan pak sudah sampai mati, itu tak apa. Ada ni. Selagi mana dia tahu, maka wajib mandi wajib semula. Sebab tu syarat Allah Ta'ala terima ibadat tu walaupun kita tak perasan. Begitu juga contohnya. Ada contoh kita semaya subuh. Sedangkan subuh tadi, sebelum subuh kita dalam keadaan berhadas besar. Kemudian kita pun semaya, kemudian kita mandi wajib lah, siap mandi wajib. Kita pun semaya subuh, tak perasan lagi. Dan lepas semaya zuhur baru kita perasan rupanya tak ada air tak rata, maka kita mandi wajib semula, qada subuh tadi. Itu cara dia. Sebab apa? Pasal benda tu dipanggil mas'alatun aridah, masalah mendatar, masalah hak jelas. Kecuali masalatun khafifiyah, masalah yang tersembunyi, hak tu tak wajib qada. Contohnya kita kata kita semaya Jumaat. Kita semaya Jumaat, sudah dah semaya Jumaat, dalam waktu lagi ni. Sudah dah semaya Jumaat, maka tok imam tak ada bayat gapo. Tiba-tiba masuk waktu asar, tok imam beroyak, hamba jadi tok imam tadi kamu tak ingat nak mandi wajib. Bahagia tu imam. Kita makmum. Jadi apakah kita wajib kena semaya semula? Dak. Pasal apa? Pasal benda tu masalatun khafifiyah, benda hak tak nampak. Selagi tok imam tak ayat kita tak tahu benda tu. Ni. Jadi masalatun khafifiyah tak wajib ulang. Sebab kita tak nampak. Kecuali masa semaya tu kita nampak dah tok imam ada najis kaki dia. Tepek, kita kata tepek najis di kaki dia. Tapi kita tak tegur. Sedangkan benda tu kita kata benda zahir, benda ari tu benda kita nampak. Maka kalau kita tak tegur, maka pak kita wajib semaya semula. Asal kita nampak. Itu kaedah dia. Selagi tak nampak, contoh tu email tu, tu email tak oyak pasal tu. Lagilah tak kena ganti. Kalau tu email oyak pun, tu email kena ganti ya. Qada balik dia. Pasal apa? Pasal dia masalah tu dipanggil masalah tu khafifiyah, masalah tersembunyi. Jadi nak ke mana pun mandi wajib belajar. Supaya Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Tak selesai mandi wajib, tak terakat amal kita dalam keadaan kita berhadas. Macam mana kita nak semaya beribadat sedangkan kita dalam keadaan berhadas? Tak sah. Baik. Begitu juga semaya, maka wajib qada. Selagi tidak ada keuzuran, wajib qada. Itulah seperti mana yang disebut oleh para ulama, orang yang ada uzur pun wajib qada. Mana selesai daripada bahagian keuzuran dia tu, tiba-tiba dia selesai daripada uzur, maka wajib qada juga. Apatah lagi bagi kita orang yang tidak ada keuzuran, tinggal semaya dengan suka-suka kita, tak ada sebab kita, hanya sekadar kerana malas, maka kita pun tinggal semaya, maka lebih-lebih lagi lah kita wajib qada. Maknanya bukan setakat dosa besar orang yang tinggal semaya ni, ataupun orang yang melewat-lewat semaya masuk waktu lain, bahkan wajib kena qada. Dan tetapi dosa itu tidak terhapus dengan semata-mata qada. Ni sorry. Maknanya kita dosa besar wajib qada. Bila kita qada pula, Tuhan tak sapu dosa kita tadi. Maka ke mana tu? Hendaklah disertakan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita qada tak selesai hutang dengan Allah Taala, kena taubat pula. Itulah seperti mana yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab dia Al-Fiqhul Islami wa Adillah pada jilid yang kedua muka surat 130. Dr. Wahbah Zuhaili ini merupakan salah seorang daripada ulama yang mutaakhirin ataupun ulama yang kita kata terkemudian lah, ulama pada masa kini lah. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili ni baru saja meninggal dunia
pada 2015, tahun 2015. Dia ni antara ulama yang pada akhir-akhir ni antara ulama yang disegani lah, banyak menulis kitab-kitab. Dia merupakan salah seorang daripada pengarang kitab-kitab fiqh, kitab-kitab beribadat, banyak dia karang lah. Jadi begitulah maknanya, dia kata bukan sakat berdosa besar, kena wajib qada, bahkan kena taubat kepada Allah Ta'ala atas dosa kita meninggalkan semaya itu. Baik, dan seseorang yang meninggalkan semaya fardu pada waktu kerana sengaja, maka wajiblah dia qada sembahyangnya dengan segera. Mana segera? Maknanya segera, maknanya kalau bahasa Arab disebut atabihi fawran, wajib dengan segera. Segera tu mana? Bila kita tahu tu wajib selalu dah. Contoh kita tinggal kerana kita terlupa. Ataupun kita galik lah, istilah kita tak galik lah. Dia buat kerja galik lah, tiba-tiba habis waktu. Kita pun sedar habis dah waktu. Maka wajib selalu, qada selalu. Dia bukan kata segera tu minggu depan dah, segera tu esok dah, segera tu selalu lah. Ni maknanya wajib kena qada dengan segera. Adapun sembahyang fardu yang tertinggal kerana uzur, lagu mana? Seperti tertidur atau terlupa yang bukan kerana kecuaian, maka sunat disegerakan qadanya. Hak ni atas sebab tidak kerana kelalaian kita lah, bukan kerana kita galik dah, tapi atas sebab kita ni kadang-kadang kita terlelap. Niat kita nak sembahyang dalam waktu dah, tiba-tiba kita terlelap. Bukan kita pisah tidur, waktu 10 minit kena habis dah tidur. Itu dah. Maknanya atas bukan sebab kerana kelalaian, maka sunat disegerakan qadanya. Maksud sunat ialah sunat diawalkan. Adapun kalau ikut pada hukum asal, banyak pendapat daripada ulama, terutama daripada mazhab Syafi'i, menyatakan kalau boleh biar segera berlaku lah. Pasal bila sebut qada, maknanya hutang kita dengan Allah Ta'ala. Kita bimbang takut-takut kita ni, bila tak hukum sunat di situ, maka kita jadi tak cakno, menyebabkan kita menangguh-nangguh. Tak apa, esok ataupun minggu depan dan sebagainya, maka tiba-tiba dalam masa itu kita meninggal dunia. Lagu mana? Maknanya tak susah hutang kita tu. Elok-eloknya kena segera qada, segera. Jangan tunggu kita free, jangan tunggu kita ada masa kita nak qada lah. Maknanya bila ada kita tinggal semaya, tak kira lah sama ada kecuaian kita ke ataupun dengan sebab tak disengajakan ke, maka wajib qada. Habis waktu tak ada semaya, qada sekali. Bahkan kata ulama tak kisah kita nak qada masa-masa mana pun, cuma segera. Kita contoh kita tinggal zuhur, kita nak qada dalam waktu esok, zuhur juga nak qada esok, tapi dalam waktu zuhur, tak ada masalah. Tapi hak sebaiknya segera. Kita nak tak waktu-waktu mana pun tak apa. Ada setengah orang dia buat jadual, dia lepas dia semaya, masuk waktu ataupun lepas semaya zuhur, dia pun qada zuhur, qada zuhur, qada zuhur. Ada juga lepas asar dia qada asar, lepas maghrib. Itu merupakan satu disiplin lah. Tapi noyaknya di sini tak kisah. Waktu qada ni tak kisah, walaupun dalam keadaan waktu tahrim, lepas asar boleh qada. Ataupun dalam keadaan matahari atas kepala kita, ada sebelum zuhur tiada, waktu apa? Tasyrik ke apa? Jadi time itu pun boleh, walaupun sekira-kira time ataupun waktu tahrim dia tak boleh nak semaya. Kecuali semaya mutlak, contohnya semaya sunat wudu. Mana atas sebab kita ambil semaya, maka kita semaya sunat wudu boleh walaupun waktu tahrim. Ataupun semaya tahiyatul masjid contohnya, dalam keadaan waktu tahrim lepas asar kita masuk dalam masjid, boleh semaya sunat tahiyatul masjid, boleh. Kenapa? Semaya sunat mutlak. Begitu juga semaya qada. Semaya qada ni tak ada hak, tak ada masa, ikut kita, janji kita buat. Patut saya kalau lebih, banyak dah aku qada ni, lebih dah ni. Tak apa, tak apa. Allah Ta'ala menyuci balik ke kita. Saya seorang ambil nyuci semaya qada. Jadi noyaknya qada dah dengan segera. Ada masa qada. Bahkan setengah ulama kata kalau boleh tak semaya sunat pun tak apa, asal kita semaya qada. Sebab apa? Sebab semaya qada hutang. Semaya sunat ni sedekah, itu ibarat dia. Kita sedekah ke orang sama hutang, kita tak bayar hutangmu. Maknanya bayar hutang dulu, buat hak wajib dulu. Kemudian ada masa agak keluarga, ada masa longgar, boleh semaya sunat jaga-jaga, tak ada masalah. Kena ingat semaya fardu qada itu ialah satu kewajipan kepada kita dan hutang kita.
kepada Allah Ta'ala, dia wajib kita qada dengan segera. Dan menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, insyaAllah kita sambung kuliah kita pada minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.